Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nusitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat yang kita lakukan itu. Seterusnya Allah memberikan kepada kita sedikit waktu ruang untuk sama-sama duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pada malam minggu ini Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang berada di rumah Allah, iaitu di masjid ataupun di surau untuk zikrullah, untuk mengingati Allah, menghadiri majlis-majlis agama, maka Allah akan menurunkan rahmat dan Allah akan menurunkan malaikat yang khusus yang mendoakan keberkatan, kerahmatan bagi orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu tersebut. Jadi moga-moga malaikat itu di doa kita lah yang hadir ini yang mendapat kerahmatan tersebut. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian, malam ini merupakan malam pertama untuk kuliah saya di sini. So untuk kali pertama ni kita berkenalan dululah, bertaaruf dulu. Nama saya, nama diberi Siddiq bin Arifin. Nama Siddiq bin Arifin berasal daripada Bagan Datuk Perak, orang Bagan Datuk, Parlimen Zahid Hamidi, kawasan Bagan Datuk. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah K. Johari, Sungai Sumon. Kemudian masuk sekolah menengah Kebangsaan Agama Slim River. Kemudian habis SPM, sambung belajar ke peringkat diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat di Darul Quran Jakim. Habis diploma, sambung belajar ke Mesir di bidang pengkhususan Qiraat Al-Quran di Mahad Qiraat Al-Azhar. Habis belajar di sana, ada peluang lagi sambung belajar ke Ummul Qura University di Mekah Al-Mukarramah, duduk belajar di sana. Kemudian habis belajar di sana, pulang ke tanah air sekitar dalam 2004 itu. Kemudian terus sambung belajar ke Universiti Melaya, habis sampai buat PhD semua. Kemudian terus bertugas di Universiti Melaya mulai tahun 2009, bertugas di Universiti Melaya sampai hari ini. Lebih kurang dalam 13 tahun dah berada di Universiti Melaya. Jadi kalau Universiti Melaya tu dia ada satu nama dia Akademi Pengajian Islam. Akademi Pengajian Islam tu bawah dia ada Fakulti Usuluddin. Saya berada di Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis di Akademi Pengajian Islam. Dah 13 tahun di situ. Pengkhususan bidangnya bidang Quran lah. Kalau yang berkaitan dengan Quran ini berkaitan dengan tafsir,
usul tafsir, ulum Quran. Yang kajian saya khususnya adalah bidang hafazan Quran, bidang qiraat. Itu dari sudut kajian yang khusus yang saya buat. Dari sudut mengajar tu kita bidang Quran lah. Semua yang berkait dengan disiplin ilmu Al-Quran itu kita mengajar lah di peringkat universiti. Telah berumah tangga, umur baru 45, tinggal di Meru, Jalan Khamis Meru, dekat je, tak jauh, 5 minit, 6-7 minit sampai ke sini. Anak alhamdulillah baru ada 5 orang, seorang isteri. Itu sedikitlah berkaitan background saya dari sudut pendidikan dan juga keluarga. Jadi terima kasih diucapkan kepada ahli jawatan kuasa masjid yang sudi memberi ruang untuk saya mengajar di masjid ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita semua, insya-Allah. Hasil kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi insya-Allah di masjid ini saya akan menggunakan sebuah kitab yang nama kitab itu Di Balik Tabir Kematian. Kalau kau tengok ni cari kitab ni online lah, dekat Shopee, Lazada, kedai ada, harga dalam RM30 lah. Di Balik Tabir Kematian. Dia best seller lah kitab ni. Dia membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka, serta rahmatnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buku ini merupakan sebuah buku karangan daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Dia sebenarnya buku kitab ini adalah diambil salah satu tajuk dalam Ihya Ulumuddin, iaitu tajuk Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Dia membicarakan tentang kematian wa ma ba'dahu dan apa selepasnya. Disebabkan kitab Ihya Ulumuddin tu terlalu besar, banyak yang mensyarahkannya, maka datangnya ulama-ulama yang mengambil tajuk-tajuk khusus daripada kitab ni Ihya Ulumuddin. Sebab dia tebal, jadi dia ambil lah satu tajuk yang besar dalam Ihya, jadilah tajuk dia Zikrul Maut wa ma ba'dahu, iaitu diterjemahkan sebagai Di Balik Tabir Kematian. Dia okey, itu nama kitab dia, karangan Imam Al-Ghazali. Okey, kita masuk kepada isi kandungan. Nak cerita apa sebenarnya kitab ni? Kitab ni kalau tengok muka surat dia ada lebih kurang dalam 364 muka surat, 300 lebih. Dia kalau tuan-tuan beli dalam RM30 berbaloi lah, 100 muka surat RM10. Jadi 300 dan RM30 lah. Orang nak tulis dia ni letih tuan-tuan. Tuan-tuan bayar RM30 je dapat terus kan. Jadi berbaloi lah kan orang yang menulis tu. Okey, apa dia nak cerita dalam kitab ini? Kitab ni dia ada dua bahagian. Iaitu bahagian pertama dia membicarakan tentang sebelum mati. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua dia membicarakan setelah mati. Itu yang dia kata Zikru al-maut wa ma ba'dahu, mengingati mati dan juga selepasnya. Jadi tajuk dia Di Balik Tabir Kematian. Nak tengok Okey, kalau kita tengok bahagian pertama ini, tajuk dia lah, kita berkenalan dengan tajuk kitab dia dulu. Diceritakan sini tajuknya kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Tentang kematian, kena ada dorongan untuk selalu mengingatinya. Kemudian keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan agar hati selalu ingat kematian. Kemudian tajuk keutamaan sedikit angan-angan. Angan-angan tu tak boleh banyak, dia kena sikit. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Faktor yang menimbulkan banyak angan-angan, cara mengatasinya, tingkatan manusia dalam kaitannya dengan angan-angan, segera beramal, dan peringatan bagi yang menunda-nundanya. Kemudian dalam bab 3, dahsyatnya sakaratul maut. Ini sebelum
tajuk yang pertama ni, bab 1 dan 2 ni dia cerita kita sebelum mati, preparation untuk mati. Cerita mati dia, mikrofon pun takut, bukan orang, mikrofon pun takut, bunyi dah bergegar sikit bunyi dah. Okey, bab 1, 2 dia menceritakan preparation tu untuk sebelum kita mati. Bab yang ketiga tu dia masuk kepada dahsyatnya sakaratul maut yang mesti dan perkara yang mesti dilakukan saat itu. Dah dibuat preparation untuk mati, kemudian waktu sakaratul maut tu bagaimana ke keadaan dia ceritakan. Ada keadaan yang disukai pada orang yang menjelang ajal, kemudian ada yang kesedihan saat bertemu dengan malaikat maut. So ketika dah buat preparation, so lepas tu nak sakaratul maut, ada dua golongan, ada yang suka, ada yang sedih. Okey, bab 4 dia masuk, dia menceritakan tentang wafatnya Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidin. Ini memberikan inspirasi kepada kita, kewafatan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Husain. Kemudian dia masuk bab yang kelima, ucapan para khalifah, umara, para pemimpin dan orang yang soleh menjelang ajalnya. Jadi kalau orang-orang yang nak mati ni, apa sebenarnya kata-kata terakhir dia, apa yang dia sebut, menjadi inspirasi kepada kita yang hidup ni untuk bersedia bertemu dengan kematian. Kemudian bab yang ke-6 dia masuk kepada ucapan para arifin. Arifin orang-orang yang arif lah tentang kematian, yang menghayati kematian ini, mengenai jenazah dan juga kubur serta hukum ziarah kubur. Dia ada tingkat-tingkat orang ni. Ada tingkat orang ni yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai Al-Arifin. Al-Arifin yang arif lah, dia tahu tentang kematian. So apa pandangan dia berkaitan dengan jenazah, kubur, hukum yang berkaitan dengan ziarah. Kemudian bab yang ketujuh, hakikat kematian dan alam kubur. Habis diterangkan itu, Imam Ghazali dia bawakan tentang apakah itu hakikat kematian dan juga alam kubur. Apa kata kubur kepada orang yang nak mati, seksa kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir. Itu bab yang ketujuh. Dia masuk bab yang ke-8, mengetahui keadaan orang-orang yang sudah mati melalui mukasyafah, penyingkapan, iaitu mimpi yang menyingkap kehidupan orang yang sudah mati, dan amal-amal yang bermanfaat untuk dibawa ke akhirat. Kemudian disebut kat sini ada mimpi para guru-guru berkaitan dengan kematian. Habis bab yang pertama, bahagian yang pertama, iaitu bahagian yang membicarakan tentang sebelum mati sampai kepada mati, preparationnya, apa cerita-cerita yang akan dilalui untuk mati itu. Kemudian dia masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni adalah bahagian yang membicarakan tentang selepas kematian. So bahagian pertama tu ada 218 muka surat. Dia masuk bahagian yang kedua ni sebab dia ada dalam 360, ada dalam 100 lebih muka surat lagi. Ini masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni bermula dengan bab yang ke-9, iaitu bermula muka surat 231. Dia menceritakan tentang apa? Itu huru hara hari kiamat. Bagaimana sangka kala tu ditiup, padang mahsyar, penghuni dia bagaimana, terpeluh-peluh orang yang berada di padang mahsyar tu bagaimana, lamanya hari kiamat itu, bencana, nama-nama hari kiamat tu banyak Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Apa lebih, kenapa nama tu dia letakkan. Kemudian selepas mengenali tentang huru hara tu, baru dia akan pergi kepada tempat pertimbangan amal. Itu di mizan, pemeriksaan amal, neraca amal. Orang yang bermusuhan dibalas dengan kezaliman. Kemudian lalu melalui yang disebut sebagai sirat. Sirat itu jambatan. Kemudian ada disebut sebagai syafaat Nabi, ada telaga Kausar. Itu bab 9. Kemudian dia masuk bab yang ke-10. Bila mati, bangun, kemudian tu
suasana di hari akhirat. Satu, masa kita nak ditimbang. Selepas habis kita ditimbang, cerita yang kedua pula. Dia masuk bab 10. Pertama diceritakan tentang neraka dulu. Maksudnya habis kena timbang nak masuk ke mana kan? Jadi ceritakan tentang neraka dulu. Pertama tentang neraka jahanam. Apa dia neraka jahanam? Lembah-lembah, jurang-jurang neraka jahanam. Dia neraka ni ada tingkatan-tingkatan dia. Makanan, minuman orang dalam neraka jahanam, ular, kalajengking, tangis, ratapan penghuni neraka. Itu diceritakan tentang neraka jahanam. Kemudian habis neraka jahanam, dia masuk bab yang ke-11. Dia cerita tentang syurga pula. Mula tadi kita nak kena timbang. Lepas kena timbang, dia cerita kalau masuk neraka macam ni keadaan dia. Yang kedua, baru dia cerita tentang syurga Allah. Kalau masuk syurga pula bagaimana? Dia kata sifat dan kenikmatan syurga. Pintu-pintu syurga tu ada banyak pintu, ada 8 pintu, jenis-jenis bentuk dia. Kamar-kamar, bilik-bilik dalam syurga, bagaimana bentuk-bentuk syurga, dia punya indah binaan syurga itu, kelengkapan di dalam syurga, makanan, minuman, penghuni syurga, bidadari, pelayan-pelayan dalam syurga. Kemudian penghuni syurga ni juga dia ada tingkatan-tingkatan dia. So dia nak tengok kita ni boleh prepare diri kita ni untuk masuk tingkat yang mana. Kemudian yang paling nikmat bila masuk syurga ni diceritakan tentang memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kat situ. Lebih kurang 348 muka surat, dan di bab yang terakhir, bab 12, dia menceritakan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So habis dia ada 2 bahagian. Bahagian sebelum mati, kemudian bahagian selepas mati. Sebelum mati ni preparation kita lah, persediaan kita. Kemudian nak sampai kepada hari kiamat tu, huru-hara, sampai mati, sakaratul maut, sampai habis mati. Bab bahagian pertama. Masuk bahagian kedua di akhirat pula. Akhirat bagaimana? Bila kita bangun tu bagaimana, pertimbangan kita nanti bagaimana, sirat itu bagaimana ditimbang. Habis satu bahagian. Kemudian masuk pula kalau ke neraka, bagaimana neraka jahanam, tingkatnya, jenis-jenis nerakanya kalau masuk neraka. Okey, lepas tu diceritakan tentang syurga Allah. Kalau masuk syurga bagaimana rupa, bentuk, tingkatan dia. Dan terakhir diceritakan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah kitab ni. Ada 360 muka surat. Dia letakkan tajuk di balik tabir kematian. Jadi bagus kalau tuan-tuan yang ada kesempatan, yang berminat boleh ambil beli online. Kedai-kedai pun ada. Di balik tabir kematian itu karangan Imam Al-Ghazali. Dia saduran sebahagian tajuk daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sebelum kita masuk kepada bahagian yang pertama ni, kita berkenalan dulu malam ni. Kita berkenalan dengan penulis kitab. Siapa dia penulis kitab ni? Imam Al-Ghazali. Nama ni biasa kita sebut. Dan juga mungkin kita ada yang kenal, ada yang kurang kenal. Malam ni kita refresh balik. Kita berkenal-kenalan siapakah dia Imam Al-Ghazali ni. Dia kata okey, nama dia ialah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Nama dia, orang sebut Imam Ghazali kan. Imam Ghazali seorang ulama yang hebat dari pelbagai disiplin ilmu. Dia ni digelar sebagai Syaraful A'immah ataupun disebut sebagai Zainuddin hiasan agama. Juga digelar sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Syaraful A'immah dia kata, sebagai imam yang mulia, ataupun Zainuddin. Zainuddin tu perhiasan agama. Dia ni lahir pada tahun 1058 Masihi ataupun tahun hijrah dia ialah pada 450 hijrah. Lama dah tuan-tuan 450 hijrah. Kita ni 1440. Dekat dia 450, kita 1400, lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Dia lahir 450 hijrah. Lahir dia di Ghazalah. Nama tempat dia Ghazalah. Ghazalah ni dekat mana? Dekat Tabrantus, Khurasan, Empire Saljuk Parsi, Iran. Kalau hari ini ialah disebut sebagai Iran. Ramai ulama ni tuan-tuan, ulama yang hebat-hebat. Dia kelahiran Iran. Tuan tengoklah pelbagai disiplin ilmu agama je, dan ilmu Islam ni ramai.
kita boleh tengok ulama-ulama daripada Iran. Walaupun hari ini kita tahu Iran tu Syiah, tapi sebenarnya ulama-ulama Islam yang hebat ramai dekat sana. Sebab Parsi, dulu disebut Parsi lah. Parsi ni dia punya tamadun dia hebat. Bila Islam tu datang, Parsi tu dah ada. Parsi tu dah maju dah zaman tu. Masa Islam datang, bila Nabi datang, Parsi tu dah ada. Jadi apabila Islam tu datang, berkembang, diorang ni just hanya nak kutip ilmu-ilmu tu aja. Pelajari Islam, ambil dia punya ilmu-ilmu dia. Berbeza lah dengan kita berada di tanah Melayu ni. Kalau kita orang Melayu dekat sini, Melayu ke Jawa, kepulauan sini lah, kepulauan belah sini, masa Nabi tu berhijrah tu, tak ada pun cerita tentang kita ni tengah buat apa, kan? Kita tak dapat trace sangat sejarah dia. Tak tahu duduk kat mana, tak duduk dalam hutan lagi ke apa projek kita buat, kan? Tak nampak tamadun kita ni. Berbeza apabila Nabi SAW memperkembangkan Islam, disebut tentang Rom dan juga Parsi. Itu merupakan empire yang besar zaman Nabi dan sebelum zaman Nabi dah ada. Jadi Parsi ni hebat. Bila hebat, sesebuah negara tu hebat, jadi orang dia berpendidikan, berilmu. Walaupun ketika itu bukannya ilmunya ilmu Islam, tetapi ilmu-ilmu lain. Bila datang Islam, dia tangkap ilmu Islam tu, dia orang otak dia tu dah orang kata musakaf, udah advance. Di sudut tamadun dia dah tinggi. Jadi dia belajar, dia dapat tangkap ilmu tengah bagus. Dan ramai ulama-ulama daripada sebelah Iran sana. Kalau tuan-tuan buka Google, type Iran, cari dekat situ, nama dia Tus. Dia ada Tus tu macam sebuah kawasan lah. Kalau kita katakan kawasan Setia Alam ni, kawasan Meru ni, dia ada Tus. Kemudian dia ada tempat, satu lorong kecil, orang kata lorong tempat kecil, nama dia Ghazalah. Jadi Ghazalah tu tempat yang kecil lah. Di bawah satu pekan, nama dia Tus. Tempat kecil aja, bukan kawasan besar sangat. Satu kampung lah, kita katakan kampung Ghazalah. Jadi dinisbahkan Imam Al-Ghazali ni dengan Al-Ghazali tu, Ghazali tu nisbah kepada kampung dia yang disebut sebagai Ghazalah. Ada juga mengatakan Ghazal ni sebab dia ikatan pintalan. Itu kita akan tengok seterusnya. Okey, dia lahir 450, meninggal pada hari Isnin 19 Disember 1111 Masih ataupun 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah. Dia tinggal dekat mana? Dekat Tabrantus, Empire Saljuk. Dan maksudnya dekat kawasan-kawasan kampung dia, Imam Al-Ghazali. Jadi dia hidup berapa tahun? Dia meninggal 505. Daripada 450, 505, so dia ada umur dia 55 tahun je, tuan-tuan. Bukannya panjang sangat 55, tapi karya dia, kehebatan ilmu dia, Masya Allah. Imam Al-Ghazali kita sebelah Nusantara ni lah, kawasan Melayu ni, sebut Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitab dia kan memang kita familiar lah nama-nama itu. Okey, mazhab dia mazhab apa? Jadi Imam Ghazali, mazhab dia adalah mazhab Syafi'i. Dari sudut mazhab akidah dia, dari sudut fiqh dia, dari sudut fiqh dia mazhab Syafi'i. Dari sudut akidah dia, akidah Asy'ariyah. Akidah kita yang biasalah ni. Di sudut bangsa dia memang etnik orang Parsi, betul. Imam Ghazali betul original Parsi, bukan Jawa, bukan Melayu, orang Parsi, betul. Dari sudut bidang dia, Imam Ghazali ni kepakaran dia bidang tasawuf. Kitab-kitab tasawuf tu banyak lah, macam Zikrul Maut, Ihya Ulumuddin. Tasawuf ni yang membina akhlak, itulah tasawuf. Kemudian dari sudut bidang teologi, ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu akidah lah, bagaimana ilmu nak berdebat tentang Allah, ilmu kalam. Kemudian ilmu falsafah tu dia masuk, ada sebahagian di dalam ilmu kalam. Ilmu logik, ilmu mantik lah, ilmu fiqh pun kehebatan di dalam fiqh. Di sudut ilmu akhlak, kenegaraan, siasat, banyaklah kepakaran dia. Kemudian antara karya-karya dia yang besar, ya Ihya Ulumuddin. Kita biasa dengar lah, tuan-tuan tengok, Ihya Ulumuddin. Lepas tu Al-Munqad Minad Dalal, dia ada karya dia dalam bahasa Arab, cerita. Kemudian Tahafat Al-Falasifah Al-Wajiz. Banyaklah karya-karya dia yang lain tu, yang antara yang besar-besar.
Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali ni yang dikenali sebagai Al-Ghazal di dunia barat. Orang barat pun banyak buat kajian tentang Imam Ghazali ni. Kalau belah barat tu disebut Al-Ghazal, Al-Ghazal di dunia barat. Dia kata adalah salah seorang ilmuwan Islam, juga merupakan seorang wali Allah yang besar dan lebih dikenali umum sebagai seorang tokoh pemikir Islam, serta disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid untuk kurunnya. Jadi setiap kurun tu 100 tahun dia ada mujaddid. Jadi dikenali Imam Al-Ghazali ni sebagai mujaddid. Mujaddid ni macam pembaharu lah, pembaharu yang membawa pembaharuan pada kurun dia. Jadi Imam Al-Ghazali untuk tahun dia tu 450 Hijrah tu dia lahir, dia dikenali pada kurun tersebut. Okey, kita tengok riwayat hidup dia sikit. Abu Hamid Al-Ghazali dilahirkan 450 Hijrah di desa Ghazalah di pinggir kota Tus yang terletak pada hari ini di bahagian timur laut negara Iran, berdekatan dengan kota Mashhad, ibu kota wilayah Kharasan. Ya tak? Kota Mashhad ni kita katakan macam Kelang lah. Dia ada Kelang, kemudian dia ada Meru. Meru tu macam Tus lah. Dalam Meru tu dia ada macam satu kampung. Itu Ghazalah tadi dia katakan. Okey, di sudut keluarga pula, Abu Hamid Al-Ghazali ni merupakan keluarga yang kuat beragama. Ayahnya dia bekerja sebagai menenun kain dari bulu biri-biri. Jadi zaman Imam Ghazali tu ambil biri-biri tu, bulu dia tu ambil simpan, pintal-pintal, buat tenunan kain. Jadi Ghazali tu antara maksud lain dia ialah pemintal. Yang dia pintal buat kain tenun tu sebagai Ghazali. Ghazal gitu. Hasil tenunan kain itu dibawa dari desa Ghazalah ke kota Tus untuk dijual di sana. Walau si ayah adalah seorang lelaki miskin, dia juga merupakan seorang yang jujur dan baik hati. Dia suka bergaul. Ni ayah dia, ceritakan tentang ayah Imam Ghazali. Suka bergaul dengan ulama, para sufi, sambil memetik ilmu-ilmu agama. Jadi ayah dia ni seorang yang minat kepada agama, rajin menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, kita kalau nak menghasilkan anak yang bagus, anak yang beriman, bertakwa, boleh menjadi ulama pada satu hari nanti. Kalau kita nak anak macam tu, kita ni ayah kena ada minat pada agama. Mungkin kalau dah lepas zaman kita kena ada minat pada agama, pergi kuliah-kuliah agama, duduk dengan para alim ulama. Yang tu yang ada. Kalau kita tengok mana-mana ulama yang hebat-hebat ni, bukan dia tu bermula pada diri ulama tu aja, tapi bila kita tengok susu galuhnya, ayahnya, wah, memang hebat, datuknya hebat, emaknya hebat. Imam Syafi'i ke, Imam Hambali ke, Imam Hanafi, Imam Maliki, imam mazhab, kita tengok memang keluarganya tu memang orang yang hebat-hebat. Jadi ayah dia ni seorang yang jujur, baik hati, walaupun kerja dia bukan kerja yang hebat, hanyalah ambil bulu bibi itu tenun, buat kain. Tapi dia suka bergaul dengan ulama, para sufi, sambil memetik ilmu-ilmu agama, serta berbakti dan berkhidmat kepada mereka. Ciri seorang ayah yang baik, dia berkhidmat kepada perkara-perkara agama. Kalau hari ini kita tengok, kita boleh berkhidmat, kita sebagai ayah, sebagai mak, apa khidmat yang boleh kita buat? Ialah mungkin nak jadi imam, kita tak power lah, kita bukan tu imam, ilmu lebih kurang dia. Mungkin kita boleh bantu jadi siap, jadi biro dakwah, biro ekonomi. Kita pula kerja apa? Contohnya kita kerja bahagian teknologi sikit, kita pegang biro media masjid. Kita settlekan problem dia, nak pasang apa benda, video ke media, itu ada apa kepakaran yang ada pada kita sebagai seorang ayah yang kita boleh sumbangkan pada masjid. Kita duduk dekat bahagian admin, pentadbiran, pengurusan, masuk tu kita jadi pentadbir, khidmat itu, susun itu, organisasi, buatkan program, itu boleh. Cuma nampak kita ni ada kecenderungan pada agama. Bukan apa, kita nak melahirkan anak-anak besok nanti macam Imam Al-Ghazali. Kena ada begitu dalam hati kita, kena bina, pupuk dalam diri kita tu, supaya kita dengan itu kita berdoa, Allah beri kita anak yang baik-baik. Kalau kita ni rajin ke masjid, duduk masjid, sibuk dengan masjid,
secara otomatik anak-anak pun dia ikut mak ayah dia je. Kalau ayah pergi masjid semayang waktu, tiap-tiap waktu ke masjid, anak ikut itulah. Takkanlah ayah dia pergi datang semayang ke masjid, anak pergi naik kelab, kan? Kalau dah besar dah, ingat maksud pada kecil-kecil tu dia ikut ayah dia. Jadi benda pendidikan tu dia mengikut. Sambil tu kita pun berdoa, tiap-tiap hari imam doa, kita pun doa, mak ayah doa, kita pun aminkan anak, insya-Allah. Jadi ini yang berlaku pada Imam Al-Ghazali. Dia kata, kerana selalu mendampingi orang-orang yang berilmu dan sering pula mendengar huraian-huraian daripada mereka, si ayah telah merasa kesan positif. Jadi bila duduk dengan majlis-majlis ilmu para ulama tu ayahnya, maka dia terkesan dengan ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama pada zaman itu. Lalu berdoa agar dia dikurniakan seorang anak. Jadi ayah Imam Ghazali ni dia berdoa. Dia berdoa supaya Allah mengurniakan anak yang bagaimana sifatnya yang didoakan. Pertama dia kata anak yang cerdik, kedua berilmu, ketiga saleh. Ada 3 benda yang dia doa. Dia minta untuk anak dia. Jadi tuan-tuan, ni doa ayah Imam Ghazali untuk dapat anak yang hebat macam Imam Al-Ghazali. Dia kata, so kalau nama dia Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad, dia ada 4 level. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ayah dia Muhammad, dia pun Muhammad juga. Panggil Imam Ghazali je. Jadi nama dia Muhammad, anak dia letak Muhammad juga. Kalau kita berdoa untuk dapat anak yang soleh, jangan lupa 3 perkara ni. Kena ada cerdik, kena ada ilmu, dan juga soleh. Dapat anak tak cerdik, payah juga, kan? Sebab cerdik ni penting. Allah anugerahkan. Bila otak tu cerdik, mudah dia nak belajar, pick up dia, nak faham agama, kan? Nak faham ilmu yang dia belajar, perlu ada cerdik. Kemudian berilmu. Ilmu tu boleh menyerap dalam diri dia. Dan juga seorang yang saleh. Soleh ni baik je lah. Kalau ilmu cerdik je tapi tak soleh, jadi orang jahat, payah juga. Jadi yang diminta oleh ayah hadin ialah jami' manik, cerdik, berilmu, dan juga soleh. Doa itulah telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata sini, lahirlah anaknya yang telah diberikan nama Muhammad. Dia kata, pada hari tuanya Muhammad ini telah menjadi bukan sahaja seorang yang saleh. Maka pada hari tua ayah dia ni, anak dia ni bukan sahaja seorang yang saleh, kata, malah telah menjadi seorang guru pula kepada golongan as-salihin. Bukan saleh tapi guru kepada orang yang saleh di zamannya, dan telah dikenali umum sebagai Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dikenali sebagai Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dia ni juga dikenali sebagai Abu Hamid, kunyah panggilan dia Abu Hamid, Abu Hamid Al-Ghazali dia dah. So ayah dia Abu Hamid Al-Ghazali ni dia meninggal dunia ketika mana Abu Hamid Al-Ghazali ni berumur lebih kurang 6 tahun. Kalau kita tengok orang yang hebat-hebat ni, ulama-ulama ni, kebanyakan dia ayah dia meninggal waktu dia kecil. Kalau kita tengok Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia, ayah dia meninggal sebelum waktu dia kecil. Kemudian mak dia meninggal pun waktu dia kecil. Anak yatim piatu kan, lahir yang hebat-hebat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih seseorang hamba dia tu untuk jadi hebat. Tak semestinya ayah dia yang train dia, tak semestinya mak dia yang train dia, kan? Tetapi dengan doa mak dan ayah tu pada kecil tu, maka dia melahirkan anak yang hebat-hebat, ya. So ketika umur 6 tahun, ayah dia dah meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, beliau dan adik lelakinya, dia ada 2 orang beradik. Beliau dan adik lelakinya yang bernama Ahmad, adik dia nama Ahmad, telah hidup di bawah asuhan seorang sahabat ayahnya, juga seorang ahli tasawuf. Dia kata sini, si ayah ada mewasiatkan sedikit wang dengan sahabatnya itu bagi membiayai kehidupan kedua-dua orang anaknya itu. Mereka pun mula belajar membaca, menulis daripada sahabat ayah mereka. Tetapi setelah beberapa waktu, wang belanja itu habis. Jadi ayah ni duit tak banyak sangat sebab kerja menenun saja, menenunkan kain, kata.
Maka pada satu hari berkatalah si sahabat ayah dia ni yang jaga anak dia, Imam Al-Ghazali ni, dengan adik dia si Ahmad. So Muhammad dengan Ahmad, maka berkatalah sahabat ayah dia yang menjaga anak dia ni kepada dua orang beradik ni. Dia kata ketahuilah, telah aku belanjakan segala wang yang telah diwariskan untuk engkau berdua, iaitu Muhammad dan juga Ahmad, Imam Ghazali dan adiknya. Dan aku ini seorang lelaki yang miskin, yang sering berada di dalam kesempitan. Jadi kawan ayah ni pun lebih kurang macam ayah dia juga, lebih kurang aja, bukan orang yang kaya. Oleh itu aku nasihatkan engkau berdua supaya pergi ke Tus. Daripada Ghazali ni, Ghazalah tu disuruh pergi ke bandar, pergi ke bandar Tus dan belajar di madrasah di sana. So dekat Tus tu, dekat Pekan tu dah adalah madrasah yang boleh dia belajar dengan lebih selesa. Engkau berdua boleh menuntut ilmu pengetahuan di sana yang dapat mendatangkan kesenangan kepada engkau berdua dan menghasilkan pangkat yang tinggi. Nanti kata kawan ayah dia ni, belajar kat sana nanti boleh naikkan taraf hidup, boleh berjaya, boleh dapat pangkat yang tinggi. Kemudian dia kata madrasah yang dimaksudkan itu ialah sebuah institusi pelajaran yang diberikan nama Madrasah Al-Nizamiyah di Tus. Nama madrasah dia ni Nizamiyah. Ia telah diasaskan oleh Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri kepada Sultan Arslan yang berketurunan Saljuk. Madrasah Nizamiyah juga turut membiayai makanan, pakaian dan juga kitab kegunaan para pelajarnya. Jadi dia ni anak dah kira anak yatim dah, dia belajar, pergi belajar dekat Madrasah Nizamiyah ni. So dia akan sponsor semua, makan, minum, pakaian, kitab-kitab semua sponsor. Itu yang prefer oleh kawan ayah dia ni. Disebut sini Nizam Al-Muluk ni adalah seorang lelaki yang gemar kepada ilmu pengetahuan dan gemar pula bergaul dengan para cerdik pandai. Ini ciri pemerintah. Dia juga telah mendirikan beberapa madrasah yang secara umumnya dipanggil Madrasah Nizamiyah di beberapa tempat lain di dalam empayar kerajaan Bani Abbas, itu daulah Abbasiyah ketika itu, seperti di Baghdad, di Basrah, Mosul, Isfahan, Nishabur, Balkh dan Herat. Ini tempat-tempat lah di sebelah negara Iraq sana dan juga di sebelah Parsi. Dia kata, disebut kat sini, kami telah menuntut ilmu kerana ghairillah. Kata Imam Ghazali ni, telah bercerita Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengenai sebab dia dan adiknya pergi menuntut ilmu. Jadi cerita tu tadi, kawan ayah dia suruh pergi belajar dekat Tus. Belajar dekat Tus tu sebab hidup susah, sana dia sponsor semua tu gini. Jadi Imam Ghazali dia kata, kami belajar kat sana tu azan. Okey, kita beri laluan azan.
muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Kita tambah lebih kurang 5 minit lagi. Jadi Imam Al-Ghazali ini bila dia hidup susah, nak sambung belajar tu dengan pandangan daripada kawan ayah dia katakan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa kami telah menuntut ilmu kerana ghairillah. Sebab pergi tu susah semua, pergi ketus tu belajar bukanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kata dia, sebab hidup yang susah, kata. Susah kehidupan, tak ada pakaian, makan minum, duit tak ada, kitab tak ada. Jadi niatnya itu dah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, yakni Imam Abu Hamid Al-Ghazali telah pergi menuntut ilmu tidak benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak dia cerdik, berilmu dan juga seorang yang saleh, dia kata. Maka berangkatlah dua orang beradik itu pergi ke Ketus. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dia belajar ilmu fiqh daripada seorang alim yang bernama Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Radakani. Dia juga telah mempelajari ilmu nahwu, ilmu hisab, serta telah berjaya menghafal isi Al-Quran. Lebih menggemari ilmu-ilmu yang zahir seperti ilmu fiqh. Sedangkan adiknya yang bernama Ahmad sejak masa mudanya lagi sudah mula cenderung kepada ilmu tasawuf. So dia dua beradik ni, Imam Ghazali dengan adik dia Ahmad ni, kecenderungan dia beza. Imam Ghazali ni cerdik, dari sudut cerdik dia lagi nak compare dengan adik dia nama Ahmad. Tapi Imam Ghazali ni dia minat jenis fiqh, belajar fiqh kan, belajar ilmu hisab, jenis riyadhiyat, ini otak tu kena spin laju, fikir tu fikir ini kan. Imam Ghazali dia cerdik, otak cerdik. Adik dia si Ahmad ni dia minat kepada ilmu tasawuf, ni relax, tenang, bersihkan jiwa. So kecenderungan dia dengan adik dia berbeza, dia bagi tahu, dia kata. Kemudian pada tahun 465 Hijrah, Abu Hamid Al-Ghazali ini telah pergi ke Jurjan. Dalam bahasa Parsi disebut sebagai Gorgan. Dan juga kota lama ini terletak lebih kurang dalam 160 km dari Tus, bandar tempat perkampungan dia tadi. Kemudian dia belajar daripada seorang guru bernama Syekh Abu Nasr Ismail bin Mas'adah Al-Ismaili. Ketika sedang belajar di Jurjan ni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dia ni merupakan seorang pelajar yang sangat rajin. Dah lah cerdik tadi, rajin. Tuan-tuan nak dapat anak rajin, cerdik, kemudian ada sifat rajin pula. Dengan tekun dia telah menulis setiap pelajaran yang dia telah pelajari daripada gurunya. Kemudian dia menyalin semula nota-nota itu, kumpulkan di bawah beberapa tajuk tertentu, ambil daripada guru tu, ambil salin, buat satu tajuk, salin. Jadi Imam Ghazali ni dia sangat sayang kepada nota yang dia tulis itu, dia kata. Kemudian setelah tamat belajar di Jurjan, nama tempat tu Jurjan tadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dia pulang balik ke Tus, dekat kampung dia balik lah, kawasan Tus itu, pada tahun 470 Hijrah. Dia pun diambil nota-nota itu, diikat, diletakkan dalam sebuah bungkusan. Kemudian dia pun bertolak lah bersama dengan sebuah kafilah, satu geng lah, satu gerombolan orang yang pergi ke balik ke Tus, diikut, dia kata. Tengah-tengah perjalanan itu, kafilah itu telah ditahan oleh sekumpulan penyamun yang telah merampas harta setiap anggota kafilah itu. Okey. Ketika sampai giliran Imam Abu Hamid Al-Ghazali pula, ni orang perompak ni, sebagai qata'at tariq, dia perompak tengah jalan ni. Setiap barang kepunyaannya telah digeledah dan dirampas oleh kumpulan penyamun itu. Ketika penyamun-penyamun itu menyentuh bungkusan nota-notanya tadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dia berkata, ambillah semua yang engkau mahu, dia kata, tetapi jangan engkau ambil bungkusan itu. So dia sayang sangat nota-nota yang ditulis masa dia belajar dekat Jurjan itu, dia kata. Maka penyamun-penyamun itu pula telah menyangka yang bungkusan itu mungkin mengandungi harta-harta yang amat berharga, dia kata. Mereka pun buka bungkusan itu, penyamun ni, kok ini barang berharga sangat ni, dia kata ni. Tetapi mereka hanya menjumpai beberapa helai kertas yang sudah tertulis
Dia orang pun tanyalah, perompak ni dia tanya, dia kata apa benda ni? Apa benda ni? Ya Abu Hamid, dia kata. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dia pun jawab, dia kata, ini adalah hasil titik peluhku, kerananya aku telah meninggalkan kampung halamanku agar aku dapat mendengar, menulis dan memperolehi ilmunya. Kemudian seorang anggota kumpulan penyamun tu dia ketawa, dia buat lawak. Tengok, ingat harta emas ke, berlian ke, intan ke, kan. Tiba-tiba punya kertas dah Abu Hamid lah jawab yang ditulis masa dia belajar tu. Jadi buat pelawak kepada perompak-perompak ni. Sambil ketawa dia berkata, bagaimana engkau boleh mendakwa yang engkau telah memperolehi ilmunya? Kata perompak ni, andai kata kami rampas bungkusan ini, engkau akan kehilangan semua ilmunya. Ilmu yang tersimpan di dalam beberapa helai kertas bukanlah ilmu yang sebenarnya. Ini kata-kata seorang perompak ni menjadi inspirasi pada Imam Al-Ghazali. Dia tulis salin ilmu ada dalam nota dia, simpan, orang nak curi. Dia kata kalau benda tu tulis itu bukanlah ilmu kau. Dia kata kalau benda tu kami ambil semua, kau dah tak ada ilmu dah. Tapi sebenarnya ada tu bukan ilmu kau. Kata-kata perompak ni dia terkesan pada diri dia. Dia belajar punya lama puluhan tahun, tiba-tiba tak ada apa. Betul lah, kalau benda tu pencuri ambil habis, tak ada ilmu pada dia. Imam Ghazali dia tu, betul juga kata perompak ni. Ni macam cerita ayat kursi lah. Ayat kursi kan datang syaitan, datang malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam ketiga tu kata Ali bin Abi Talib, dia ajar baca ayat kursi. Betul. Tapi yang ajar tu siapa? Syaitan. Tapi ini perompak yang ajar. Perompak dia kata, dia beritahu, kau buat apa benda ni? Kalau kau ambil, habislah, kau tak ada ilmu. Dia terkesan sangat pada Imam Al-Ghazali. Jadi dia kata apa? Bungkusan nota-nota itu pun dikembalikan pada Imam Ghazali lah. So perompak dia kata, dah bla-bla, tak menarik langsung, kau ambil lah nota ni. Kami pun nak jual benda ni, tak ada siapa pun yang nak nota ni. Dia kata, kata-kata daripada si penyamun itu telah menyebabkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dia tersedar dan mengubah cara dia berfikir. Beberapa tahun kemudian, ketika dia mengingati kembali peristiwa ini, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali telah berkata, kata-kata daripada lelaki itu sebenarnya adalah kata-kata yang telah digerakkan, yakni diilhamkan. Allah telah menggerakkannya untuk berkata dengan kata-katanya itu agar aku dapat menerima petunjuk, kata Imam Ghazali. Apabila aku sampai semula ke Dus, aku telah bekerja keras selama 3 tahun sehingga aku telah berjaya menghafal segala yang telah aku tulis tadi. Maksud Imam Ghazali yang cerdik, yang pandai tu, dia ambil masa 3 tahun. Dia hafal semua nota-nota dia yang banyak itu. Inspirasi daripada perompak itu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga telah berkata, sebaik-baik nasihat dan teguran yang telah menyebabkan aku mengubah cara aku berfikir telah datang daripada seorang penyamun jalanan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat nasihat ni bukan nasihat daripada tutup guru. Orang yang alim, dia belajar berbelas tahun dekat Jurjan itu, banyak salin-salin nota, tak jadi pun ilmu tu dalam kepala dia, hanya ada pada kertas dia. Tiba-tiba jumpa seorang perompak tengah jalan, duk pelekeh dia punya nota itu, baru tersentak dia. Banyak berlaku kita kadang-kadang. Kita ilmu ni duk belajar kadang-kadang benda simple lah, orang rendah, orang komen benda kecil, kita betul juga kata dia kan. So benda-benda berlaku dalam kehidupan kita kan. Okey, saya rasa kita berhenti dekat sini dulu kan. Jadi insyaAllah kuliah kita akan datang, kita tengok lagi. Sebelum dia banyak kitab Imam Ghazali ni yang hebat-hebat. Tapi maksudnya sebelum kita baca kitab ni, kita kenal dulu bagaimana dia boleh menghasilkan kitab yang hebat-hebat, karya yang hebat-hebat. Bagaimana dia dididik, bagaimana pendidikan yang dia dapat, bagaimana dia mengubah kehidupan dia. Dia memulai daripada seorang yang tadi minat fiqh, bukannya minat tasawuf, boleh berubah. Kita tengok lagi insyaAllah pada kuliah akan datang. Lepas itu baru kita akan masuk preparation yang disebut sebagai kematian dan juga selepas kematian, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.